Hai semua, hari ini saya nak bawa anda untuk cuba naik satu penerbangan tambang murah yang dinamakan sebagai Scoot Airlines, anak syarikat kepada Singapore Airlines, ala-ala Air Asia lah. Jadi hari ini saya akan terbang dari Kuching ke Singapura dan kemudian ke satu lagi destinasi yang memakan masa selama 12 jam. Nak tahu ke mana saya akan pergi? Lepas ni saya akan tunjuk pada anda ke mana destinasi yang seterusnya dalam Lahau. Hati-hati di jalan, Untuk percutian kali ini, saya dapatkan info tentang tiket dari grup Telegram pemburu tiket murah. Dan percaya atau tidak, saya dapatkan harga tiket yang bagi saya murah lah ya, dari Kuching ke Singapura dan dari Singapura ke Athens, Greece dengan hanya RM1,700 pergi dan balik. Murah kan? Percutian kali ini saya boleh namakan sebagai percutian rahmah. Sebab apa? Tiket yang murah, barangan yang saya bawa pun tak banyak dan akhirnya saya sampai di hari percutian dan ini adalah perjalanan saya dari rumah ke lapangan terbang antarabangsa Kuching. Sambil melihat pemandangan sekitar, rasa berdebar pun ada sebab ini adalah kali pertama sebenarnya saya terbang jauh dari Malaysia, malah jauh dari benua Asia ini sendiri. So let's go. Setibanya di lapangan terbang antarabangsa Kuching, saya terus ke kaunter check-in untuk Scoot Airlines sebab setakat percutian saya yang lepas, Scoot Airlines tidak menyediakan ataupun tidak membenarkan untuk kita print sendiri tiket. Jadi kita kena ke situ 3 jam sebelum untuk mereka serahkan tiket kepada kita. Ini adalah pemandangan masuk ke balai berlepas antarabangsa di Kuching International Airport. Okay, saya sekarang berada di pintu pelepasan antarabangsa dan terbang antarabangsa Kuching. Pintu pelepasan ini terletak di bahagian atas, berbeza dengan pintu pelepasan domestik yang mana terletak di bahagian bawah. Masa saya sampai dekat situ, belum ramai penumpang yang datang. Jadi saya ambil kesempatan untuk mengambil video dan bergambar sementara menunggu penerbangan yang berbaki beberapa jam saja lagi. Dan ini adalah pesawat Scoot Airlines, warna kuning putih dan sekarang saya dah masuk ke dalam. Rupanya seperti AirAsia dan ya, macam biasa space untuk kaki kita pun just nice. Kemudian untuk meletakkan beg pun masih okey. Dan kalau saya boleh katakan, pesawat ini kembar AirAsia lah. Let's go, kita akan terbang ke Temasek. Hai, saya dah sampai di Changi Airport, Singapura. Ini adalah kali pertama saya menjejakkan kaki di lapangan terbang antarabangsa Changi. Biasanya kalau ke Singapura, saya menggunakan kenderaan darat. Bila masuk ke lapangan terbang ni, saya lihat hampir keseluruhan lantainya beralaskan kapet berwarna-warni seperti ini. Cantik. Hai, saya sekarang berada di terminal ketibaan Changi Airport dan anda boleh saksikan macam mana sibuknya Changi Airport walaupun sekarang dah menunjukkan pukul 10.30 malam. Ya betul, kalau anda ke sini, rasanya lapangan terbang ni dia tak tutup langsung. Pagi, petang, siang, malam akan ada ramai manusia seperti ini yang menunggu kapal terbang untuk berangkat yang baru balik dari destinasi masing-masing memenuhi ruangan Changi International Airport. Jadi tak sunyilah kalau masuk ke sini dan sebenarnya banyak perkara yang boleh anda lakukan kalau berada dalam Changi International Airport ni. Untuk rakan-rakan yang beragama Islam, terdapat bilik sembahyang ataupun prayer room yang disediakan di sini. Okey, di Changi Airport ini disediakan prayer room untuk sesiapa yang ingin bersembahyang di sini. Di belakang saya ialah ikon untuk Changi Airport, Jewels. Jangan lepaskan peluang untuk datang ke sini juga untuk melihat dengan mata sendiri air yang terjun dari atas siling dan sambil-sambil kita bergambar macam kakak-kakak depan ni. Dari Changi Airport, saya akan meneruskan perjalanan ke satu destinasi iaitu Athens, Greece. Perjalanan akan mengambil masa selama 12 jam. Juga menaiki Scoot Airlines
Jadi selepas ini kita tengoklah apa aktiviti yang boleh kita lakukan sepanjang 12 jam berada di dalam penerbangan tambang murah yang mungkin tak ada TV, tak ada apa sangat di dalam penerbangan tu. Tapi yalah, nanti kita tengok apa yang boleh kita buat. Pernah tak anda dengar bahawa Changi Airport Singapura ini merupakan lapangan terbang terbaik dunia? Saya sendiri merasakan bahawa tempat ataupun terminal ini sangat selesa untuk dikunjungi apabila mengembara, kerana mereka menyediakan kerusi-kerusi yang sangat selesa, bukan saja untuk duduk tetapi untuk mungkin berbaring atau tidur sementara menunggu penerbangan-penerbangan yang seterusnya. Jadi melayaklah ya, Changi Airport Singapura ini dinobatkan sebagai lapangan terbang terbaik di dunia. Sementara menunggu penerbangan, kita playing turis sekejap, makan Maggi lah kononnya. Dan ini adalah keadaan salah satu sudut dalam Changi Airport ni. Ramai yang mendapatkan kerusi untuk berbaring, tidur dan sebagainya. Okey, dan uniknya dekat Changi Airport Singapura ni, apa yang saya tak dengar setakat ini adalah pengumuman untuk apa-apa penerbangan. Kalau dekat lapangan terbang di Malaysia, mungkin setiap saat ataupun setiap minit akan ada pengumuman daripada setiap penerbangan yang membolehkan kita mengetahui masa penerbangan, gate mana kita perlu pergi. Tapi kalau dekat sini tak ada. Jadi kalau anda datang ke sini, anda kena alert dan pastikan anda tidak ketinggalan kapal terbang ataupun ketinggalan masa yang telah ditetapkan berdasarkan tiket masing-masing. Okey, saya sekarang sedang beratur untuk masuk ke penerbangan menuju ke Athens. Untuk penerbangan international antarabangsa, kita dilarang sebenarnya untuk membawa botol berisi air. Jadi kosongkan dahulu botol dan jangan risau kerana di Changi Airport ni mereka akan menyediakan juga pilih air untuk anda mengisi air menggunakan botol yang anda dah bawa masuk ke dalam tadi, asalkan botol itu adalah botol kosong. Okey, saya sekarang berada di departure hall D49, gate D49, sementara menunggu penerbangan ke Athens. Good morning, ladies and gentlemen. The cruise Cartier 712 Bangkok are ready for boarding. We will boarding according your zone number. Your zone number is reflected on your Okey, ini adalah suasana D49 menuju ke Athens menerusi penerbangan Scoot Airlines. Kita menuju ke pesawat Scoot Airlines. Pesawat yang saya gunakan kali ini lebih besar sebenarnya dari pesawat yang saya gunakan dari Kuching ke Singapura. Jadi lepas ni kita tengok macam mana keadaan dalamnya. Thank you. Seperti biasa, kita akan disambut oleh pramugari dengan sapaan, welcome dan sebagainya. Menariknya penerbangan kali ini, kebanyakan penumpangnya ramah-ramah belaka, walaupun kita tak kenal. Tapi ya, masing-masing nak bertegur siapa. Contohnya macam geng-geng depan ni. Hello. Hi. Welcome. Bila tengok saya bawa kamera, masing-masing nak ucap hello, welcome dan sebagainya. Mungkin diorang ingat saya ni YouTuber terkenal kot. Beginilah ruangan dalaman pesawat ini. Kerusinya terbahagi kepada 3 bahagian. Welcome to Scoot. Tengok tu, saya pun dah terpengaruh dengan orang di sekitar ni, nak cakap welcome saja. Jadi kerusinya begini. Saya duduk di bahagian kiri sekali, di tengah-tengah. Jarak antara kerusi agak luas juga, boleh letakkan beg dengan selesa. Meja yang disediakan agak luas, cuma agak licin. Jadi kalau anda meletakkan barangan yang agak mudah bergerak, sila berhati-hati. Penerbangan dari Singapura ke Athens, kita mulakan. Jom. Perjalanan jauh seperti ini, apa yang boleh anda lakukan kalau tak ada sebarang entertainment di dalam kapal terbang? Anda boleh datang ke bahagian belakang, membuat sedikit regangan, kemudian boleh berjalan dari ujung untuk meregangkan lagi anggota badan supaya tidak terlalu tertekan apabila berada dalam penerbangan yang agak lama seperti ini. Sambil saya bersenam tu, sebenarnya saya nak usah pramugari kat belakang tu, nak berborak ke apa kan. Lepas ni kita cuba.
Alah, malu-malu pula diorang ni. Dua-dua berasal dari Malaysia sebenarnya. Pramugari dan pramugara yang bertugas dalam penerbangan ini sepertinya tidak ada rehat, tetapi apabila diterangkan oleh pramugari sebentar tadi, mereka diberikan masa 3 jam untuk nap ataupun berehat di salah satu bilik khas yang disediakan di atas pesawat ini. Jadi nak tengok ke mana ataupun dari mana mereka boleh naik ke atas. Ini adalah pintu untuk masuk ke bahagian atas pesawat untuk mereka berehat selama 3 jam dalam penerbangan yang panjang seperti ini. Inilah aktiviti-aktiviti yang saya lakukan sepanjang hampir 12 jam di dalam pesawat Scoot Airlines menuju ke Athens. Solat, layan movie, main game, tidur, dengar lagu, mengunyah, minum air dan paling kerap saya buat ialah lawatan sambil belajar ke tandas. Lepas ni saya tunjuk macam mana rupa tandas dalam Scoot Airlines. Biasalah, tandas untuk pesawat ni lebih kurang sama. Jadi nak tengok, jom saya tunjuk. Salah satu benda yang menarik dalam Scoot Airlines ni adalah cermin tingkapnya. Kalau biasa kita ada shade yang boleh kita naik turun kan. Tapi kalau dalam Scoot Airlines ni, tingkap dia boleh dilaras dengan hanya menekan button. Kalau boleh tengok yang bulat tu, kalau anda nak cerah ataupun gelap, boleh laraskan dengan menekan button yang ada di bawah tingkap tu. Unik dan berteknologi tinggi pastinya. Setelah hampir 9 ke 10 jam penerbangan bersama dengan Scoot Airlines, walaupun tanpa entertainment accessories yang biasa terdapat dalam penerbangan full flight di Emirates dan sebagainya, tapi rasanya tak bosan di dalam penerbangan ini sebab kita boleh melakukan banyak perkara. Dan paling menariknya, pemandangan sekarang kalau boleh tengok di bawah adalah gunung yang diliputi salji. Dan menariknya kali ini, inilah kali pertama seumur hidup saya melihat dengan mata sendiri gunung yang diselaputi ais seperti ini. Wah, subhanallah. Memang cantik dan lainlah daripada kita tengok dalam video, movie dan sebagainya. Makanan yang dipesan melalui sistem online Scoot Airlines dan juga menu kali ini saya cuba black pepper with rice, di mana disertakan sekali dengan Coca-Cola dan juga aiskrim. Rasanya just nice, pedas-pedas sikit dan mengenyangkan. Satu lagi pemandangan yang sangat menarik mata saya ialah pemandangan kincir angin yang terletak dekat bawah tu. Wah, jarang tengok sebenarnya. Dan ditambah lagi dengan pergunungan yang diselaputi ais. Penerbangan 12 jam berjaya saya lalui dengan jaya. saya dah sampai di Athens, Greece dan sekarang menunjukkan pukul 3.30 petang waktu Malaysia, tetapi di sini adalah pukul 9.30 pagi waktu Athens, Greece. Pengembaraan saya di Athens akan saya ceritakan dalam episod lahau-lahau yang seterusnya. Sementara itu, jangan lupa subscribe, like, komen dan share banyak-banyak. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.